Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami ingin membentangkan tasawuf Islam yang bertajuk Institusi Pendidikan di Tanah Melayu. Nama saya Muhammad Hakimi bin Muhairil, nombor metrik 24360035. Pengenalan sistem pendidikan sebelum merdeka. Sistem pendidikan masyarakat Melayu bermula sejak wujudnya Tanah Melayu. Pendidikan pada waktu itu dijalankan secara tidak formal dan tidak mementingkan perkembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat Melayu dahulu mengamalkan sistem pendidikan secara Masyarakat Melayu dahulu mengamalkan sistem pendidikan secara mudah dan sederhana pada anak-anak mereka. Okay. Selanjutnya saya beri kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Nazim Atif bin Muhammad Nazli. Nombor metrik saya 2436023. Berikut merupakan perjalanan sistem pendidikan di Tanah Melayu yang bermulanya daripada sistem pendidikan pondok dan seterusnya sekolah-sekolah vernakular, laporan Cismen 1946 dan juga laporan Barnes 1950. Selain itu juga laporan Venu 1951 dan diteruskan oleh Ordinan Pelajaran 1952 dan sekali Penyata Razak 1956. Okay. Seterusnya, sistem pendidikan di pondok. Perkembangan sistem pendidikan yang pertama ialah perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka bermula dengan sekolah pondok. Sekolah pondok merupakan sebuah institusi pendidikan tradisional Islam yang kebanyakannya diamalkan di Indonesia dan selatan Thailand. Yang kedua, pentadbiran sistem pendidikan. Sistem pendidikan ni ditadbir secara tidak formal di tempat-tempat ibadah seperti madrasah dan surau. Oleh itu, ilmuwan agama Islam, para pendidik bagi sistem ini terdiri daripada individu lelaki yang dilantik sebagai imam dan telah menunaikan fardu haji. Sistem ini berjaya menyebarkan dan berjaya memperkembangkan mengenai agama Islam kepada masyarakat. Seterusnya saya berikan kepada kawan saya. Jenis-jenis sekolah vernakular di Tanah Melayu. Sekolah vernakular di Tanah Melayu khusus untuk anak bangsawan dan ianya hanya khusus kepada anak-anak raja iaitu berketurunan sultan dan bukan kaum kerabat diraja. Dan juga jantina perempuan tidak digalakkan ke dalam sekolah dan sekolah vernakular Melayu. Khususnya sekolah vernakular Tamil terhad kepada masyarakat India kerana mereka kurang berminat untuk mendirikan sekolah kerana kebanyakan mereka ayah-ayah mereka bekerja di estate iaitu di ladang. Oleh itu mereka bertambat kurang berpengetahuan untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Mereka juga menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, sekolah vernakular Inggeris. Ianya didirikan di kawasan bandar oleh paderi dan juga penyebar agama Kristian. Bahasa Inggeris juga sebagai bahasa pengantar. Guru-guru yang mengajar di sekolah vernakular bahasa Inggeris bukan guru daripada Eropah yang mendapatkan pendidikan di Eropah. Seterusnya, sekolah vernakular Cina yang ditubuhkan oleh kumpulan penyebar agama dari Persatuan Mubalik London. Mereka juga menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, sekolah agama. Sekolah vernakular agama atau pendidikan madrasah didirikan oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. Yang di mana di sini semua orang Melayu, rakyat-rakyat Malahan yang bukan bangsawan akan mendirikan sekolah, akan bersekolah di sekolah madrasah iaitu seperti yang kawan saya telah bentangkan iaitu sekolah pondok. Saya silakan kepada kawan saya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Cik Ramli. Nombor metrik saya 2436
034. Laporan assessment bermula pada 1946. Tujuannya ialah membuat satu laporan tentang kurikulum sekolah Inggeris dan vernacular, membina semula sistem pendidikan tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Cadangannya ialah pendidikan percuma untuk peringkat rendah, orang Melayu berpeluang belajar bahasa Inggeris dan antara langkah awal dalam penyusunan semula sistem pendidikan di tanah Melayu. Seterusnya laporan Barnes bermula pada 1990. Tujuannya ialah membentuk satu dasar untuk mewujudkan integrasi sosial dan perpaduan di kalangan kanak-kanak berbilang kaum, meningkatkan taraf pendidikan ke arah yang lebih moden. Cadangannya ialah pembentukan sekolah rendah kebangsaan bagi kanak-kanak kepada semua kaum. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua jenis sekolah di Persekutuan Tanah Melayu. Memasukkan sekolah-sekolah Cina dan India di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, saya akan berikan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salih Hamzah bin Zabidi, nombor metrik 2436032. Saya akan bentangkan tentang laporan FENU tahun 1950. Yang pertama, cadangan. Cadangan yang pertama ialah mengadakan dua sistem sekolah, iaitu dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang kedua, sekolah Cina dikekalkan dengan mengikut Sukatan Pelajaran Negara Cina. Yang ketiga, mengekalkan sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris. Hasilnya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1952, memenuhi tuntutan daripada masyarakat Cina, India dan Melayu, menjadi titik pembentukan persefahaman antara kaum. Next. Saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Syazil bin Muhammad Sifri Izam. Nombor metrik saya 2436033. So, saya akan mulakan. Ordinal Pelajar 1952. Cadangan. Penumbuhan dua jenis sekolah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kedua, melaksanakan sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh laporan Barnes. Dan yang kedua pula, hasil. Pertama, mendapat tentangan daripada kaum Cina dan India terhadap penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, tidak dapat dilaksanakan disebabkan faktor kewangan dan faktor darurat. Dan yang terakhir sekali, laporan penyata Tun Razak 1956. Tujuan yang pertama, membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang bersesuaian dengan aspirasi untuk menyatupadukan penduduk berbilang bangsa. Yang kedua, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bangsa kebangsaan, menjaga perkembangan bahasa dan kebudayaan kaum lain. Dan yang ketiga, mengkaji isi kandungan Ordinan Pelajaran 1952. Cadangan. Yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, mengeratkan perpaduan antara semua kaum di tanah Melayu. Yang ketiga, mengurangkan jurang perbezaan pendidikan antar kaum. Yang keempat, menyediakan kemudahan yang mencukupi. Yang kelima, mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, berdisiplin, terlatih, liberal dan progresif
Dan yang terakhir, memenuhi keperluan negara yang merdeka dan mengembangkan sistem pendidikan. So saya akan paskan kepada rakan saya. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Baik.